Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, anda mempunyai pendapatan tetap dan anda rasa dengan kedudukan kewangan yang kukuh ini, anda tidak perlu mencari atau membuat kerja part-time. So, ini adalah satu pemikiran salah, okey? Di mana mengikut pengalaman saya, orang-orang sedemikian, jika berlaku sesuatu pada kerja sepenuh masa mereka, mereka akan kehilangan banyak-banyak perkara. Okey, sebagai contohnya, so anda bekerja sepenuh masa dan anda fikir dengan pendapatan anda sekarang ini, anda tidak perlu buat apa-apa. Dan tiba-tiba, anda kena buang kerja. Dan baru-baru ini saya melihat ramai rakan-rakan saya telah dibuang kerja dan banyak kilang-kilang telah banyak ditutup. Saya sebelum ni masuk dalam industri perkalangan, telah banyak kena buang dan semua menghilang tumpuan, hilang arah kerana mereka tidak tahu apa nak buat dengan duit yang mereka perolehi. Syukur Alhamdulillah mereka dapat duit, tetapi mereka tak tahu apa nak buat. So, apa yang mereka nak buat adalah mereka ingin mencari kerja, kerja barulah di luar, okey? Tapi masalahnya ada dua. Untuk mencari kerja baru bagi masa 3 hingga 5 bulan lah, mengikut pengalaman saya juga, pernah dia buang kerja berkali-kali, 3 hingga 5 bulan. Dan kedua, adakah gaji yang anda terima itu setimpal dengan anda dapat dahulu? Okey, katakan anda punya pengalaman selama 10 tahun di tempat kerja tersebut, sudah tentu gaji anda meningkat, betul? So, adakah anda akan memperolehi jumlah gaji yang anda dapat di kilang yang baru ni nanti? Tidak mungkin, kerana kenaikan gaji anda tu berpunca daripada anda punya seniority. So, tentu akan kurang. Dan bagaimana untuk anda menampung kekurangan tersebut? Dan pada masa anda 3 hingga 5 bulan, cukupkah duit VSS yang anda terima itu untuk menampung kehidupan anda pada masa itu? Dan jika melebihi pada masa yang diberikan, anda akan kehilangan semua anda punya aset yang anda bina berbelas tahun, hilang begitu sahaja. Okey? Di mana contoh nanti kerja, anda dapat 1 bulan perancangan anda ada RM6,000 katakan. So, anda dapat dalam 1,000 katakan bertahan 6 bulan atau 10 bulan kan. So, selepas 6 hingga 7 bulan, kerja masih tidak terpenuhi lagi dan duit habis. So, apa anda nak buat? Kerana anda mempunyai pendapatan tambahan untuk support. Dan di sinilah datangnya kerja separuh masa. Tetapi Hanif, kerja separuh masa ini kan menambahkan penat. Aku kerja dah penat. So, memang pada kerja separuh masa ini, anda kena faham, anda kerja part time. So, masalah utama adalah masa. Gunakan masa yang terluang secara produktif untuk membuat kerja part time tersebut. Itu maksudnya kat sini. Jangan anda buat kerja part time itu melebihi bekerja sebelum masa. Itu adalah salah. Kerja sebelum masa itu adalah anda punya income yang penuh, fokus harus perlu di sini. Tetapi kerja separuh masa bukan anda punya income, tetapi anda ingin menimba pengalaman. Maksud kat sini. So, jika anda tiba-tiba tidak mempunyai pekerjaan atau memerlukan wang tambahan secara tiba-tiba, so anda boleh gunakan kerja separuh masa ini yang anda praktiskan semasa anda mempunyai kewangan yang kukuh ini. Dan jika anda nak boost, anda tidak mengambil masa yang lama. Sebagai contoh, jika anda ingin memulakan perniagaan yang kedai makan, katakanlah contoh, kedai makan, anda tak pernah ada kedai makan. Macam mana anda nak develop kedai makan tersebut? So, anda tidak punya ilmu. So, sebab itulah anda kerja part-time ini, anda menimba ilmu pada ketika itu. Soal keuntungan bukanlah soal utama untuk anda, tetapi anda ingin menerapkan minat yang baru dan juga menimba ilmu-ilmu yang baru selama kerja anda ini. Itu tujuan di situ. So, apabila berlaku peluangan kerja, ini kan cerita peluangan kerja ni, saya pekerja swasta, memang kerap dibuang kerja, okey. Dan kerjaan pun dulu pun pada zaman dulu pun banyak kena buang kerja kan sebab kerja kontrak kan. So, kena ada backup plan di situ. So, anda masa untuk membuat satu kerja baru tu memerlukan pengalaman. Pengalaman tu memerlukan masa 1 hingga 2 tahun baru anda mahir. Itu adalah realiti kan. Apa lagi melibatkan kerja yang profesional, betul? So, dari situ anda sudah boleh boost terus kerjaan anda dah kembang, anda dah boleh terus untuk push anda punya business online business part time anda ke satu tahap yang lain lebih cepat. Okey. So, anda apakah kerja ini sesuai? Okey. Adakah anda seorang juru elektrik profesional? Okey, anda buat kerja part time buat juru elektrik. So, saya faham anda juru elektrik bagus.
tetapi mungkin anda gunakan waktu hari Sabtu dan Ahad untuk bantu orang kerja. Tetapi apabila umur kita meningkat, nak bekerja satu hari tu ada waktu untuk rehat sepenuhnya. Tapi bila anda buat kerja fizikal, anda terikat dengan masa dan terikat dengan tenaga. So, penat. Sebagai contoh, anda bekerja di office, di tempat kerja lama selama 12 jam. Tiba satu Ahad, anda ingin membuat bekerja part time, seperti yang saya nasihatkan, buat part time lah. Atau kita boleh collect klien pada masa akan datang. So, anda menggunakan Sabtu dan Ahad untuk membuat kerja tersebut. Membuat wiring semua. Itu pengalaman tu, anda menerima pengalaman berani untuk berinteraksi dengan manusia dan juga membentuk rangkaian sosial anda mulai kerja part time ini. Tetapi berapa lama anda buat dan menggunakan tenaga sedemikian, so anda penat. Tapi jika anda mampu, teruskanlah. Okey, jika anda mampu, teruskan, itu bidang anda. So apakah bidang yang sesuai? So untuk saya, satu bidang sesuai adalah bisnes online. Di mana pada zaman kini semua melibatkan orang kata online. Sebenarnya anda boleh jual barang elektrikal anda di online dengan kemahiran anda, menerangkan produk elektrikal, anda boleh jual di situ. So, dengan kemahiran anda tersebut, anda akan membina sebuah bisnes online yang baik. So, cadangan saya untuk sementara ini, untuk anda menjual bisnes online, anda memerlukan ilmu, betul? So, anda akan membuka sebuah kedai di marketplace, sebagai contoh Shopee katakan, okey, dan anda mula mempelajari apakah tune-tune yang terdapat di dalam bisnes online, seperti penggunaan dashboard di Shopee, bagaimana membuat penjualan dia, teknik-teknik marketing dia. Itu semua mengambil masa, tapi anda tidak terkejar-kejar kerana anda bukan memerlukan kewangan yang daripada bisnes online ini. Okey, itu dia masuk kat situ. So, anda ada masa untuk belajar, ikut masa kesesuaian anda. Minggu satu Ahad anda akan belajar dalam 3 jam, 2 jam untuk anda memulakan anda punya mempelajari ilmu yang baru. Okey, so dari situ anda akan develop. Saya percaya anda akan develop, dan anda akan mula menjual produk-produk anda sendiri pada masa akan datang, mengikutkan minat anda. Seperti yang saya katakan tadi, anda sebagai seorang juru teknik elektrikal, dan anda menjual produk elektrik dan menerangkan dengan baik. Atau juga anda membuat penerangan yang jelas untuk produk tersebut. Betul? So, dan kos untuk membuka sebuah kedai Shopee adalah memang murah. Di mana permulaannya anda boleh menjual produk-produk elektrikal daripada dropship yang ada, seperti Savalue atau Komuter, banyak produk elektrik. Ini contoh jika anda dalam bidang elektrikal. So, anda boleh membuat komen atau video bercerita tentang produk tersebut dan masukkan di dalam kedai Shopee tersebut untuk menggunakan produk, atau buat review, masuk di TikTok ke apa ke, review untuk link ke kedai Shopee anda. Banyak cara sebenarnya. So, dari situ anda tahu teknik-teknik marketing, dan memang jika kita memang tidak ada jualan untuk beberapa bulan yang akan datang. Tapi you tidak kejar kan? You tidak mengejar kan? So, dia dapat ilmu yang baru. Dan jika ada rezeki tu, tiba dia meletup. Ketika kerja separuh masa anda tu berjaya pendapatan lebih banyak daripada kerja separuh masa. Dan anda sudah maklum, bisnes online adalah tidak sukar. Hanya bercakap seperti begini, menguruskan shipping, tanpa menggunakan tenaga, anda boleh buat jualan. Dan tiba dia meletup. Itu adalah rezeki yang Allah berikan lah. Dan apa yang saya lakukan untuk memahami ilmu tersebut, saya merekomenkan anda mendapatkan e-book Shopee dengan menilai RM30 yang sedang berikan promosi sekarang. Ikut harganya bukan bila RM30, tetapi lebih pada nilai tersebut. Tapi kita buat promosi 2023, 2024, anda dapat link di bawah ini dan baca bagaimana untuk mengenalikan sebuah kedai Shopee dan menjana pendapatan yang konsisten. Dari situ ada beberapa belahan try and error melalui metode tersebut dan anda boleh mulakan. So, Shopee bukan untuk orang-orang yang mencari pendapatan tambahan saja kan. Memang pada masa kini kita perlukan kerja tambahan untuk menjana pendapatan untuk keluarga kita. So, dengan harga barang naik. Tapi juga untuk anda yang mempunyai pendapatan kukuh, ambil peluang yang ada ini berbanding anda mempunyai pilihan yang lebih banyak, anda mempunyai peluang yang lebih bagus. Apa kata anda belajar benda demikian, untuk bukan untuk mencari tambahan, tapi untuk mendapatkan ilmu dan backup untuk anda jika berlaku sesuatu masalah. Dan juga nambah ilmu pada masa yang sama. Okey? So, itu pendapat saya lah. Kerana saya lihat dari segi pengalaman saya,
rakan yang ni, banyak dapat 100,000, 150,000 kan. Tetapi tiada arah tujuan. Lama-kelamaan duit tu akan habis, begitu saja. At least belanja kamu 6,000, kamu buat ni online, kamu dulu masa mula buat dapat 2,000, boleh kurangkan 4,000 saja pakai duit papasan tersebut. Atau mungkin kamu lepas bulan ke-3, bulan 4 kamu berjana lebih 3,000 pula menggunakan 3,000 saja papasan tersebut. So sebenarnya ada kerja lain, anda boleh panjangkan masa untuk dengan duit yang ada tu untuk mencari kerja-kerja lain, yang lebih selesa, yang sesuai dengan anda. Anda tak payah terburu-buru mencari kerja. Itu pendapat saya kat sini, dan berdasarkan pengalaman rakan saya. Okey, assalamualaikum sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk dapatkan tips menarik tentang Shopee, blogging. Hari ini topik yang berlainan lah. Okey.